tuan-tuan, saya baru ni saya pergi ke Myanmar. Saya pergi ke Myanmar sebagai pemerhati pilihan raya Myanmar, wakil Parlimen Malaysia. Di Myanmar ni adalah bandar ala negara orang Buddha. Banyak pagoda. Di tengah-tengah bandar Myanmar ada pagoda yang sangat besar. Dikeliling pagoda tu ada lebih kurang 200 masjid. Semasa saya melawat kawasan masjid di Yangon, ibu negara Myanmar, saya perasan ada satu sinagog, iaitu tempat ibadat orang Yahudi, orang Israel. Saya tanya mereka, kenapa bina sinagog ni di dalam kawasan masjid? Kenapa tak bina di kawasan sinagog, di kawasan orang Buddha, kawasan pagoda? Kenapa bina di kawasan masjid? Jawapan dia kata, kami orang Yahudi berasa selamat bersama dengan orang Islam. Selagi kami duduk di dalam lingkungan orang Islam, kami rasa selamat. Sebab tu tuan-tuan, pergilah mana-mana pun, orang Yahudi ni, kalau dia kat tempat lain, kalau bukan negara dia akan cari masjid yang paling dekat untuk bina tempat ibadat dia. Sebab dia berasa kita dengan dia ni saudara, kita faham dia. Orang lain tak faham dia. Tuan-tuan, kita tak payah pergi zaman Nabi. Kita tengok dalam bumi Malaysia, nak tunjukkan kita punya bertolak ansur tentang kepelbagaian agama, pluraliti. Tuhan itu paling besar di dunia ni bukan letak kat India. Tuhan itu paling besar di dunia ni duduk di Malaysia, dekat Batu Kih. Tuan-tuan kalau pernah pergi ke Batu Kih, tuan-tuan akan nampak Tuhan Hindu yang besar. Kalau orang Hindu India datang Malaysia, dia terkejut. Ayo kita punya Tuhan, wah, kita punya Tuhan banyak besar sini. Dekat India pun tak besar macam tu. Tuan-tuan tak pernah tengok orang Melayu pergi katok Tuhan tu. Orang Melayu cuma nak bobohkan, tak ada. Kita bagi lagi, walaupun kita ada isu tentang Tuhan yang begitu besar, tetapi pada kita diajar hormati agama orang lain. Kita biar. Malahan orang yang nak kacau Tuhan dia. Saya ingat lagi peristiwa Al-Ma'unah, Amir Razali, Allah yarham Amir Razali dan kawan-kawan dia rampas napang di Greek, bawa bom, dapat pelancar bom. Mereka pergi antara tempat yang mereka pergi adalah di Batu Kih. Mereka cuba tembak Tuhan Hindu, mereka cuba bom Tuhan Hindu, tak jaya. Mereka ditangkap, dibicarakan dan dihukum gantung dah pun. Allah yarham Amir Razali dihukum gantung sampai mati. Betul? Kita orang Melayu, orang Islam diajar hormati, iktiraf agama orang lain. Tetapi bila datang antara Islam dengan agama orang lain, itu cerita lain. Kita tak boleh kata Islam sama dengan agama lain. Kita tak boleh kata Islam dengan agama lain sama. Sebab itu ada ayat surah Muhammad, surah Al-Fat dan lain-lain menyebut, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Surah As-Saf, di mana Allah berfirman, sesungguhnya aku yang mengutus Muhammad dengan petunjuk yang hak, petunjuk yang benar. Bukan saja benar, malahan kulli, petunjuk yang benar, agama yang benar, dan kulli, yaitu dimenangkan, ditinggikan daripada agama lain. Walau karihal musyrikun, walaupun musyrikin tak suka. Maknanya apa? Maknanya Islam berakal, Islam itu tinggi, Islam itu benar. Bila Islam dengan agama lain tidak boleh disamakan, kerana Islam itu agama yang benar, agama yang tinggi. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam
takbir raya kita sebut la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Kita naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu. Kita mukhlis, ikhlas beragama kerana Allah, walaupun kafir tak suka, walau musyrik tak suka, walau munafik tak suka, kita tetap mengakui bahawa Allah itu satu. Kita ikhlas beragama kerana Islam, kerana Allah. Ini dipanggil prinsip bahawa Islam itu agama benar dan agama yang benar atas agama lain. Tetapi tidak bagi anak Ibrahim. Anak Ibrahim penganut paham pluralism dan liberal. Mana-mana pun mereka akan kata apa? Mereka akan kata Islam dengan agama lain sama. Tuan-tuan, pahaman ni saya tanya dalam parlimen. Anak Ibrahim ada dalam parlimen. Kalau benda itu tak betul, dia akan bawa dan lawan. Dia tak lawan, dia bangkit dia lalu. Saya tanya dalam parlimen depan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Hussein, apa pendirian kerajaan tentang ucapan Anwar Ibrahim ni? Apa pendirian kerajaan tentang pahaman yang dibawa ni? Jelas jawapan dia bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan memfatwakan bahawa pahaman pluralism seperti yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ni adalah pahaman yang sesat. Saya bangkit dalam parlimen, tuan-tuan. Saya bagi tahu Anwar Ibrahim supaya bertaubat, kembali ke pangkal jalan. Kita boleh berselisih dari segi politik, tapi kita tak boleh berselisih dari segi akidah. Sebab isu pahaman pluralism ni isu akidah. Sebab itu, tuan-tuan, saya bersama Tan Sri Mufti Perak, Tan Sri Rosali Zakaria, kawan baik Anwar Ibrahim, lebih 40 tahun, tuan-tuan. Lebih 40 tahun Tan Sri Rosali kenal dengan Anwar Ibrahim. Begitu rapat mereka. Saya, bila Tan Sri Rosali ditunjukkan ucapan Anwar Ibrahim itu, dia berada. Dia kata inilah masalah dengan Anwar. Dan Tan Sri Rosali buat kenyataan ini terbuka, disiarkan semua media. Dia kata inilah masalah dia. Selama ni dia tak tahu yang Anwar ni adalah penganut pahaman liberal, penganut pahaman pluralism. Tan Sri Rosali buat kenyataan yang sangat jelas. Kalau dia tahu inilah pahaman Anwar Ibrahim, dia berkata bahawa pahaman ini mempunyai ciri-ciri yang boleh memurtadkan seseorang. Ini adalah kenyataan sahabat baik dia sendiri, seorang mufti yang sangat dihormati di negara kita, Tan Sri Rosali Zakaria. Tuan-tuan akan dengar Anwar Ibrahim buat ucapan, buat komen tentang apa yang saya sebut ni. Dia kata ni tak faham plurality, tak faham pluralism. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, orang yang berfaham pluralism ni, kesan dia tuan-tuan boleh nampak. Tuan-tuan dah tengok sendiri kesan pahaman pluralism, kesan pahaman liberal yang dibawa oleh Anwar Ibrahim depan mata kita. Pertama, macam yang disebut oleh Datuk Wan Farid tadi, isu kalimah Allah. Tuan-tuan tengok bagaimana Anwar Ibrahim bersetuju bahawa Kristian boleh guna kalimah Allah. Ini bukan saja-saja, tuan-tuan. Ini adalah pahaman dia. Sebab pada dia, kalau dah semua agama sama, kalau dah Islam sama dengan Hindu, Islam sama dengan Buddha, Islam sama dengan Kristian, dia akan, mereka boleh pakai, tak ada masalah. Tuan-tuan, mana boleh orang yang ada fikiran waras boleh terima kalimah Allah boleh diguna oleh Kristian. Saya nak tanya kawan-kawan dalam PAS, saya cukup yakin orang-orang dalam PAS 5 tahun lepas, mereka takkan pernah terfikir satu hari nanti ustaz mereka, ulama mereka, pemimpin mereka akan keluar daripada mulut mereka kata kalimah Allah Kristian boleh pakai. Mereka tak terfikir.
Orang PAS tengok sendiri bagaimana pemimpin dia jadi rosak, parti dia jadi rosak kerana mengikut Anwar Ibrahim yang berpahaman pluralisme. Sampai ke peringkat mereka redha dan setuju dengan kenyataan Anwar Ibrahim bahawa Kristian boleh pakai kalimah Allah. Tuan-tuan akan dengar, tuan-tuan boleh bayang hadiah Allah boleh kata Kristian boleh pakai kalimah Allah. Tuan-tuan boleh bayang. Tuan-tuan akan dengar, tuan-tuan akan dengar ucapan mereka. Cuba pertahankan bahawa Kristian ni boleh pakai kalimah Allah. Saya nak tuan-tuan faham sungguh-sungguh isu ni, tuan-tuan. Sebab ni bukan isu politik. Yang saya ni boleh siang malam, tuan-tuan, saya baru balik daripada Al-Aqsa 15 hari kat sana.